Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada tuan-puan yang ada dalam grup ni, Puan Atika, Tuan Firdaus, Tuan Jamal, Syamin, Puan Latifah. Yang dekat Facebook Live ada Tuan Alias, baru seorang, tak apa. Okey, yang ada komen kat sini lah. Okey, selamat datang. InsyaAllah malam ni, seperti mana yang semalam saya ada buat briefing sikit kan, berkenaan dengan topik-topik yang akan kita go through sepanjang mungkin ambil masa dalam beberapa minggu lah, sebab ada lebih kurang 30 tajuk. So satu minggu saya akan kupas satu tajuk. So kita punya sesi adalah hari Isnin, malam Selasa lepas solat Isyak. So dah lepas habis sembahyang apa semua sekali, dah kira agak-agak lengang sikit. Dah time santai-santai, boleh rehat-rehat. Masa tu insya-Allah lah kita start. So tak ada masa spesifik lah, mungkin antara jam 9.30, kalau Isyak lambat sikit mungkin 9.40, kalau Isyak awal mungkin lagi awal sikit lah. So okey, tajuk pada malam ni seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, iaitu saya nak kupas berkenaan dengan satu topik yang mungkin kita selalu dengar kan, orang cakap saham akhirat, saham dunia dan saham akhirat. So saya duk terfikir juga sebenarnya, kenapa orang guna istilah perkataan saham akhirat kan? Sebab selalu kalau macam dari segi kita tengok dari segi ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Taala bagi kan, biasanya kita bagi sebagai ganjaran kan, ganjaran. Tapi ramai juga yang orang gunakan istilah saham akhirat, saham akhirat. Tapi kalau orang putih dia tak panggil lah apa ni, after death stock kan. Saham selepas mati, dia tak bagi macam tu lah. Kita je lah, istilah orang Melayu lah dipanggil saham akhirat. So kenapa digunakan istilah saham? So kita first, sebelum kita panggil saham akhirat, kita kena faham dulu apa maksud saham tu sebenarnya. So okey, saya tunjuk actually saya ada buat PowerPoint sikit sebenarnya. Ini saya, ini skrin yang kedua. Saya share skrin yang pertama. Skrin yang pertama yang ini adalah skrin yang pertama. So saya share dulu dia punya PowerPoint. Tajuk yang kita bincang semalam. Okay, saya ada buat dia punya PowerPoint sikit lah. So seperti mana yang kita bincang semalam lah. So ini adalah topik yang pertama yang kita akan discuss malam ni, saham dunia dan saham akhirat. So saya nak kupas supaya at least kita macam kalau siapa-siapa yang baru kan, siapa-siapa yang baru nak berkenalan dengan pasal saham, at least kita faham apa maksud saham. Okay, apa maksud saham. So sesi malam ni insya-Allah tak lama lah, mungkin dalam 20 minit ke, kalau lama sikit pun mungkin 40 minit macam itulah. Jadi kalau ada ruang masa yang lebih sikit, mungkin kita boleh soal jawab lah. Okay, kalau ada soalan apa-apa. So jadi saya tak besarkan lah, saya just buat macam ni je. So at least boleh nampak juga kan apa yang dimaksudkan dengan saham. Okay, apa yang dimaksudkan dengan saham. So kalau berdasarkan Kamus Bahasa Melayu, Kamus Bahasa Melayu ni saya ambil dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Maksud dia adalah modal syarikat yang dicantumkan oleh pemilik-pemilik share. Share tu saham lah. Kalau bahasa Melayu saham. Dia bagi contoh dekat sini, syarikat telekomunikasi mendapat sambutan cukup besar daripada seluruh pelabur mewah. Saham bermutu tinggi yang dapat memberi peluang dividen. Ini dia punya penerangan dia. Tapi maksud saham tu sendiri adalah modal ataupun share. Share tu saham lah. Okay, yang dicarumkan oleh pemilik-pemilik. Dicarumkan. Your screen sharing is pause. Kenapa pause ni? Sekejap tak nampak slide. Okey, kejap. Saya stop balik sharing. Saya stop balik sharing dan kita on balik.
Okey tak? Boleh nampak tak slide? Salah screen dot share. Minta maaf. Okey. Nampak tak sekarang? Ada nampak yang PowerPoint tu? Okey, cantik. Okay, kalau tu nampak cantik. Okey, kita start baliklah. Apa yang dimaksudkan dengan saham kan? So saham ni adalah modal. Sebenarnya modal dicarumkan oleh pemilik-pemilik syarikat. Okey, itu secara itu mengikut kamus Dewan Bahasa lah, layman punya kamus biasa-biasa. So kalau mengikut istilah yang agak tepat sikit, saham tu adalah merupakan pegangan hak milik sesuatu syarikat dalam bentuk equity. Equity ni merujuk kepada hak milik tu jugalah. Okey. Kebanyakan perniagaan di Malaysia dimiliki dan diuruskan oleh individu, perkongsian dan juga syarikat-syarikat. Saham merupakan pemilikan modal syarikat yang mana pelaburan modal boleh mengakibatkan keuntungan dan juga kerugian. Ini dari segi definisi dia lah. So secara mudahnya kita nak cakap macam ni. Saham ni adalah modal, okey, modal yang dikeluarkan oleh para pelabur kepada dia macam ni. Saham mewakili modal yang dikeluarkan oleh para pelabur supaya syarikat yang dia melabur tu dapat berkembang. Macam itulah. So dia bagi duit kepada syarikat, syarikat bagi ganti dalam bentuk unit saham. Macam tu. Contoh kita sebagai pelabur kan, kita bagi duit kepada syarikat. Syarikat bagi ganti dalam bentuk unit-unit saham. So saham-saham tersebut, duit yang diambil oleh syarikat tersebut akan digunakan oleh syarikat tersebut untuk mengembangkan lagi perniagaan syarikat tersebut. Sama ada dia nak buat R&D baru, nak tambah branch, nak tambah kilang, nak expand luar negara, beli bangunan dan sebagainya lah. So modal yang diperolehi daripada pelabur yang dekat luar ni, orang-orang yang dekat luar ni yang melabur dekat syarikat tersebut digunakan untuk mengembangkan lagi syarikat. So sebagai dia punya timbal balas dia, syarikat bagi sijil dalam bentuk saham. Okey, dulu-dulu saham ni dia ada sertifikat dia kan. Tapi sekarang ni saham dia dah jadi elektronik. So kita hanya tengok dia dalam bentuk dekat CDS, dekat akaun CDS kita nampak dalam bentuk unit-unit saham yang kita dah beli je lah. Tapi apa yang kita beli itu sebenarnya mewakili pemilikan kita kepada syarikat yang mana kita melabur saham duit kita kat dalam tu. Macam tu. Okey, so kenapa orang guna saham akhirat? Kenapa? Apa yang signifikannya istilah saham ni? Sebenarnya dia punya signifikan penggunaan istilah saham ni bukan pada istilah saham tu tersebut, tetapi kepada dia punya potensi kenaikan ataupun dia punya potensi gandaan yang boleh diperolehi daripada pasaran saham. Okey, saya nak bagi satu contoh. Yang ni saya nak buka chart lah. Okey, kita tengok chart. Yang ni just nak bagi contoh je dulu. Kalau macam siapa-siapa yang baru awal-awal lagi belum tahu lagi berkenaan dengan pasaran saham secara technically kan. Just nak bagi contoh, nak tengok satu contoh syarikat yang mana dia punya potensi kenaikan harga dia beribu-ribu kali ganda. Sebab tu kadang-kadang orang gunakan saham akhirat. Walaupun kadang dia tak faham sangat apa berkenaan dengan pasaran saham. Tapi dia tahu istilah saham ni mewakili kepada satu pelaburan yang boleh menghasilkan keuntungan yang begitu besar, dia punya potensi dia. Okey. Saya pilih satu je syarikat yang berpotensi yang dalam musim-musim COVID ni dia antara top lah. Okey. Antara musim COVID ni dia paling top. Okey. Mesti pernah dengar kan Top Glove. Top Glove ni adalah syarikat yang mengeluarkan sarung tangan getah. Glove lah yang digunakan oleh petugas-petugas hospital lah, doktor, nurse dan sebagainya. So syarikat yang menghasilkan sarung tangan tersebut adalah Top Glove. Top Glove ni dia bukan sahaja hasilkan untuk lokal, untuk kegunaan di Malaysia, tapi dia juga distribute kepada luar negara, worldwide. So dalam keadaan sekarang, dalam keadaan yang kita berhadapan dengan COVID-19 ni, dengan virus yang kita tak nampak ni, untuk berhati-hati
para petugas menggunakan glove, okey, menggunakan glove. Dan penggunaan glove ni sebenarnya dia, sebab glove ni sarung tangan getah ni dia pakai buang. Sekali pakai je kena buang, okey. Especially bila dah sentuh pesakit dan sebagainya, terus kena buang. So dia macam mana nak cakap, satu bisnes yang sentiasa ada di mana, sebab produk tu adalah produk pakai buang. Bukannya buat sekali boleh guna lama kan. So dia punya turnover tu cepat. Okey, dia punya turnover tu cepat. Okey, so saya nak tunjuk yang ini. Saya tutup dululah indikator-indikator yang ada kat sini ni, dia nampak banyak sangat. Okey, saya tutup dulu. Saya just nak tunjuk dia punya candle je. Okey. Saya letak yang full color candle. Ini benda ni nama dia adalah platform trading platform. Okey. Oh, okey. Tak nampak chat ni. Sekejap saya share screen. Macam mana saya nak share? Optimize screen sharing for video clip. Share ni. Okey. Sorry. Kadang-kadang blur sekejap. Okey, nampak kan? Chat top glove. Okey, saya tukarkan dia punya time frame kepada 1 bulan. Kalau tengok dekat sebelah atas ni, ini saya gunakan charting platform TradingView. Okey, TradingView ni agak menarik lah sebenarnya. Dia punya fungsi-fungsi dia banyak. So memang saya suggest gunakan TradingView sebenarnya. So kalau kita tengok dekat bahagian atas kiri ni, ada time frame yang kita boleh tengok 1 minit, 3 minit, 5 minit, 30 minit, 1 jam, 4 jam, sehari, 1 minggu dan 1 bulan. Okey. Dekat Facebook okey ke? Boleh nampak kan? Ramai ni bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya suka kalau orang bagi salam ni, sebab salam ni dia kata-kata ahli syurga. Okay, orang ni duduk dekat syurga memang apa yang Al-Quran cakap kan, mereka bagi salam sesama mereka kan. Salam qaulan min rabbir rahim. Itu salam yang kat dalam syurga tu. Dalam surah Yasin pun ada. Okey, kalau kita tengok satu counter contohnya top glove, okey, top glove. Kalau kita tengok top glove ni, dia disenaraikan pada tahun 2003. Okay. Ini yang paling awal lah, dia disenaraikan pada tahun 2003, lebih kurang bulan Oktober lah macam tu. Okey, daripada bulan Oktober tu 2003, masa ni harga dia 10 sen lebih kurang, ni macam bawah 10 sen. Katakan kita ambil 10 sen lah kan, kita ambil 10 sen. Yang ni saya bukan nak cakap, saya nak highlightkan counter top glove ni. Kita just nak cakap di pasaran saham ni, dia punya potensi gandaan tu begitu besar sehingga kan orang gunakan istilah saham ni untuk mewakili istilah yang positif untuk akhirat. Contohnya sedekah, dapat pahala yang banyak untuk saham akhirat macam tu. Okay? So kalau saya ambil dia punya julat tarikh dan harga ni, kita boleh tengok bila kita tarik dari sini naik ke atas, tengok harga yang sekarang lebih kurang dekat sini lah kan. Dia tak tepat sangat. Kena swap chart, nampak kecil. Macam inilah. Bukan nak tunjuk chart sangat pun, saya just nak tunjukkan dia punya ni. Kenaikan yang berlaku pada satu saham yang nama dia top glove. Okay? Daripada awal dia disenaraikan di papan bursa tahun lebih kurang 2003 sehingga sekarang tahun 2020, okey. 2003 tolak 2020, berapa tahun dah tu. So dalam masa 6,453 hari, ini hari trading days lah, dikira hari di mana urus niaga pasaran saham dijalankan, kenaikan sebanyak 19,780%. Okey. 19,780% daripada harga 10 sen sehingga harga sekarang 15 sen.
Tu kenaikan harga top glove. So ini just nak menggambarkan sebenarnya istilah yang digunakan pakai saham akhirat ni kan. So dia punya potensi dekat situ sebenarnya, potensi istilah tu sebenarnya. So bila orang menggunakan istilah saham akhirat ni sebenarnya dia bukanlah nak rujuk kepada unit-unit saham tu sebenarnya, tapi dia nak merujuk kepada potensi gandaan yang wujud di dalam pasaran saham. So kalau ini satu contoh, ini sebagai satu contoh. So ada banyak lagi contoh-contoh lain yang mungkin nanti insya-Allah ada masa nanti saya akan discuss lagi. Okey. Biasa kalau saya share screen, dia akan nampak semua yang saya buka dekat skrin tersebut, tapi kali ni tak nampak pula. Okey tak? Boleh nampak tak yang tadi? Yang top glove tadi. Okay, so bayangkan kenaikan sehingga 19,000%. 19,000%. Ya, itu baru saham dunia. Okey. Bayangkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Maksudnya saya ambil dia punya maksud dia kan. Saya share dulu dia punya skrin ni. Mana dah share skrin. Google Chrome. Mana share skrin. PowerPoint, okey. Okey, boleh nampak PowerPoint ni. Dia sepatutnya kalau saya share screen sepatutnya dia dah nampak dah semua benda yang saya share kat sini, tapi tak ada pula. Okey. So dah nampak yang PowerPoint ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT berfirman, maksud dia perbandingan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah sama seperti satu biji benih yang tumbuh. Maksudnya let's say kalau kita tanam kan, kita tanam satu biji benih, tu biji tu tumbuh. Bila dia tumbuh, dia menghasilkan 7 tangkai. So satu tangkai mengandungi 100 biji benih yang sama. Okey, mengandungi 100 biji benih yang sama. So dia macam pelaburan, tapi ni pelaburan akhirat lah kan. Contoh kita derma RM1. So kita derma RM1, RM1 yang kita dermakan tu seumpama satu biji benih yang kita tanam dekat akhirat. So biji benih tu bercambah menghasilkan satu pokok yang ada 7 tangkai. So setiap tangkai ada 100 lagi biji benih. So maksudnya RM1 yang kita sedekahkan, dia menghasilkan satu cabang, satu pokok yang ada 7 cabang. Setiap cabang ada RM100. So dah jadi 700 lah kat situ dia punya gandaan dia. So setiap cabang yang ada 100 tu, bayangkan 100 tu, yang ni kan setiap dahan-dahan ni ada 100 biji benih. Bayangkan setiap 100 biji benih itu bercambah pula menjadi lagi 100 pokok yang ada 7 cabang, dan setiap cabang ada lagi 100 biji benih. So dia punya potential dia memang unbelievable lah. Maksudnya kita tak tahu setakat mana dia punya stok dia tu. Kan kalau siapa-siapa yang yakin kan Allah ni Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah dan Allah Maha Penyayang. So walaupun kita tak rasa benda yang kita buat tu macam signifikan, dia contoh macam sikit je, tapi kita rasa macam tak signifikan pun, tapi nilai dia kalau sekiranya kita ikhlas mendermakan tu begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dipanggil sebagai saham akhirat lah. Okey. So dia punya signifikan tu dari segi gandaan. Contohnya dekat pasaran saham ni boleh berganda-ganda sehingga beribu-ribu kali ganda. So lebih-lebih lagi lah sekiranya dekat akhirat. So gandaan dia lebih besar lagi dan lebih banyak lagi yang Allah SWT nak bagi tu sebenarnya. Okey. Dia bukan pada berapa banyak jumlah yang kita ada.
dia berapa ikhlas yang kita ada. Contoh kan, contoh kalau kita ada RM1,000,000 tapi kita just dermakan 1,000, memang nilai dia besar. Tapi berbanding dengan RM1,000,000 yang kita ada, kita dermakan 1,000 baru berapa persen je kan. Tapi berbanding dengan kita cuma ada RM50 je dalam poket. So RM50 tu pun untuk beli barang apa semua kita dermakan RM10, 1/5. Berbanding dengan 1,000 daripada 1,000,000. Okay. So dia punya perbezaan di kat situ. Okay. So ni contoh lagi. Ni contoh yang saya dah ambil sebelum ni. Kalau nampak ni kan MyEG. MyEG ni kalau tuan-puan pernah dengar, dia adalah satu syarikat yang menguruskan, contoh kalau kita nak renew road tax, dia services. Okay. Dia adalah services. Saya share MyEG punya ni. Kita share. Okay, saya share ni. Cuba kita tengok MyEG punya company. MyEG. So seperti mana yang tuan-puan tahulah, MyEG ni dia buat benda-benda ni lah. GPJ, apa ni, road tax, insurans, atau part prepaid pun ada dekat MyEG. Tapi bukan nak cerita detail berkenaan syarikat ni. Cuma saya nak bagi tahu dia punya potensi yang ada pada sesuatu saham syarikat yang bagus. Okey. MyEG ni antara satu saham yang bagus lah. Okey. Kita tengok MyEG kat sini. So kalau tengok MyEG ni, sebelum dia terjun hari tu kan, sebelum dia terjun 6 hari tu, dia start pada, dia punya mula listed dekat sini antara 2006, okay? Februari lebih kurang Januari lah 2006. Daripada listed dekat sini, kenaikan yang dia punya kenaikan dia relax je, dia cool je, naik sikit, tapi dia mula naik secara mendadaknya dekat 2013. Daripada tahun 2013 dia naik secara mendadak, dia drop sekejap tapi dia meneruskan kenaikan sehinggalah paling tinggi hari tu sampai RM2.96 sebelum pilihan raya yang ke-14 hari tu. Sebelum tu lah dia naik paling tinggi. Lepas tu lepas pilihan raya je kerajaan sebelum tu kalah, terus terjun. Okey, ada efek lah pilihan raya tu. Tapi potensi kenaikan saya tunjukkan kat sini, sesebuah saham tu dia boleh naik sehingga beratus kali ganda ataupun boleh cecah beribu persen. Okay, contoh macam MyEG ni, daripada awal dia disenaraikan, dia naik sehingga 3,971%. Bayangkan. Dia tak adalah istilah kalau kan, sebab 2016-2017 ni kita tak tahu apa lagi berkenaan dengan pasar saham ni kan. Mungkinlah dia punya director apa semua memang peganglah saham-saham syarikat kan. Okay. So kalau siapa-siapa yang memang dari awal terlibat dalam pasar saham ni, sistem online elektronik apa semua ni baru je. Okay, baru je, sistem online ni baru. Kalau tak silap saya baru 2010. Okay, baru 2010 dimulakan sistem online yang mana boleh jual beli saham secara online sahaja, tak perlu isi borang dan sebagainya. Kalau remiser yang dulu-dulu senior dia orang melalui lah zaman di mana kena isi secara manual. Ada yang lebih lama lagi buat chat pun secara manual. Okey, baca apa tu, chat punya news, tandakan secara manual, baru buat dia punya analisa. Okey, tapi saya tak sempat lah zaman tu. Okey, itulah yang nak tunjuk yang actually pasaran saham ni dia punya potensi dia besar. Tapi kalau kita nak comparekan saham dunia dengan saham akhirat memang totally different lah. Totally tak boleh nak compare. Sebab bezanya pasaran saham dekat dunia ni, nama lagi saham dunia kan, dia hanya dekat dunia je lah. So habis let's say kalau kita dah meninggal, kalau sekiranya kita ada pegang mana-mana saham, saham tersebut kita bolehlah wariskan kepada penama lah. Kita letaklah siapa kita punya pewaris tu yang akan mewarisi saham-saham yang kita pegang tersebut. Dia boleh diwarisi sebenarnya. Tapi make sure lah saham yang kita nak beli itu adalah saham yang patuh syariah,
barulah boleh diwarisi. Okey, kalau tak patuh syariah pun boleh diwarisi, tapi pewaris yang dapat saham tersebut dia kena jual lah. Okey, dia kena jual lah. Ambil modal, kalau kalau sekiranya ada keuntungan tersebut dia kena sedekahkan lah. Okey. Okey, itu saham pasaran saham yang ada. So dekat dunia ni actually pasaran saham ni dah lama, dah beratus-ratus tahun dah. Okey, even dekat Malaysia pun pasaran saham ni bermula seawal 1956 lagi. Kalau dulu-dulu pasaran saham Malaysia ni bergabung dengan Singapura sebelum Singapura keluar daripada Malaysia lah. Okey. Lepas tu bila Singapura dah keluar, diorang pun dah buat pasaran saham ni sendiri. So pasaran kita pun dah mula berpisah lah. Okey. Apa ni? Banyak notification ni. Jangan saya tengok. Okey. Oh, lain tak clear. Okey. Tak masalah. Tapi untuk sesi ni saya ada buat recording lah. So ahli-ahli group boleh tengok balik. Cumanya kalau yang live dekat Facebook tu nanti saya mungkin saya akan biarkan dulu dalam sehari macam tu, nanti saya akan buang lah. Okey. Okey. Ada komen dekat live dekat Facebook ni. Tuan Haizan Nyak Haizan. Saya masih ketakutan nak main saham. Okey. Pertama sekali istilah main saham tu actually saya tak berapa setuju sebenarnya, sebab pasaran saham ni dia adalah sesuatu yang serius. Dia bukan sesuatu yang kita boleh jam masuk macam tu sahaja tanpa ada sebarang persediaan. At least kita kena bersedia. Pertama sekali, persediaan pertama kita kena ada adalah persediaan dari segi ilmu lah. Nak kena ada ilmu. So memanglah step pertama buka akaun CDS kan. So nak buka akaun CDS tak mahal pun, RM10 pun dah boleh buka dah. Sebelum ni ada GST RM10.60. Tapi sekarang dah tak ada GST. So buka akaun saham hanya RM10. So masukkan modal dalam akaun saham. So once kita dah ada modal dalam akaun saham tu, next step adalah nak jual beli saham. Nak jual beli saham tersebutlah yang kita memerlukan ilmu tentang nak jual beli saham tu. Okey. Saya bagi sikit lah. Dia punya clue dia kan. Dia punya clue dia untuk siapa-siapa yang baru terlibat dalam pasaran saham ni. Ada 3 soalan yang kita kena jawab. Kalau banyak pula notification ni, saya tutup dululah notification dekat komputer ni. Okey. Kalau siapa-siapa yang baru, okey, baru berjinak-jinak dengan pasaran saham ni, baru nak belajar bertatih, kalau kita berjaya jawab 3 soalan ni, insya-Allah kita clear. Okey, kita clear. Maksudnya tak adalah expert lagi. Maksudnya belum lagi tahap expert, tapi at least kita dah selangkah ke hadapan lah berbanding dengan orang lain. Pertama sekali kita kena jawab what to buy. Okey, apa saham yang kita nak beli? Sebab dekat pasaran saham ni, okey, saya share dekat sini. Saya share dekat skrin yang ni. Nampak tak? Dekat sini. Kalau tengok dekat saya punya video yang kecil ni kan. Video yang kecil ni ada skrin yang ni. Nampak tak saya tunjuk? Ini skrin ni. Ini adalah platform. Okey, ini adalah platform CDS. Siapa-siapa yang baru buka akaun CDS dia akan dapat platform ni. Okey, so platform ni disediakan oleh broker, okay, syarikat-syarikat broker. Syarikat broker dekat Malaysia banyak. Yang saya guna sekarang adalah M+. Kan saya adalah di Myza M+. So saya kena gunalah M+ punya platform. Ada banyak lagi. Ada Maybank, ada CIMB, ada Bank Islam, ada Jupiter, ada Kenanga, ada Hong Leong, ada RHB, ada Rakuten, apa lagi? Mercury. Ada banyak lagi, lebih daripada 13. Setiap satu ada kelebihan di masing-masing, tapi setakat ni M+ dia punya fee dia paling reasonable lah. Okey, paling reasonable. So kalau kita tengok yang saya tunjuk dekat skrin ni, okey, saya terpaksa berpaling ke sana sebab skrin ni yang skrin yang ketiga. Kita tengok all stock. So keseluruhan yang ada dekat sini terlampau banyak saham-saham. Kalau saya ambil dekat most active pun, kita pun dekat sini pun kita dah pening dah nak pilih yang mana satu.
So sekiranya tuan-puan dapat jawab soalan pertama, what to buy, nak beli saham apa, itu dah okey dah clear dah. Tapi sebelum kita boleh jawab soalan what to buy, nak kena ada ilmu lah, nak kena ada ilmu. Sebab nak beli saham apa, jawapan dia tak semudah yang disangka. Okey, tak semudah cakap orang cakap K+. Okey, semua masuk K+. Memang ada suggestion daripada beberapa orang lain kan, masuk saham tu, masuk saham ni. Tapi adakah kita sendiri tahu reason kenapa kita nak beli saham sesuatu syarikat tersebut? Okey. Ingat tadi saya cakap semalam, pasaran saham ni dia seumpama satu supermarket yang besar. Supermarket yang besar yang mana dia punya produk-produk yang diletakkan di atas rak-rak tu adalah saham-saham syarikat. So, siapa-siapa yang berada dalam pasaran saham yang dah ada akaun CDS, dia dah mula boleh jual beli syarikat. Okey. Itu yang specialnya, dia bukan beli produk macam beli Meki, beli Milo kan. Tapi dia beli syarikat tersebut. Dia beli sebahagian daripada syarikat. Okey. Itu yang specialnya pelabur saham ni. Contoh kalau orang lain pergi kedai beli Milo, beli Nestum, kita pergi masuk pasaran saham beli Nestle. Tapi Nestle tu kita beli syarikat Nestle. Contoh, tapi Nestle mahal sangat kan. So boleh nak beli tapi kena modal lebat lah. Okey. Tu. Okey. Itu yang pertama. Kalau kita berjaya jawab soalan yang pertama, insya-Allah kita dah clear dah satu tahap what to buy, apa nak beli. So, bila kita berjaya jawab soalan yang pertama, kita kena jawab soalan yang kedua. When to buy. Bila kita nak beli. First kena pilih dulu nak beli syarikat apa. Yang kedua, kena tanya nak beli bila. Adakah nak beli sekarang ketika indeks tengah drop? Adakah nak beli bila indeks dah mula tinggi? Macam MyEG. Bila nak beli? Macam kita tengok kan, harga memang akan sentiasa bergerak. Selagi mana syarikat tersebut berada di pasaran, berada di dalam bursa, dia memang akan sentiasa bergerak, dia punya harga dia. Dia memang akan naik, akan turun, naik turun. Tapi bila kita nak beli? Once kita ada jawapan dan kita boleh decide when to buy, bila kita nak beli, kita dah lepas dah langkah yang kedua, iaitu nak beli bila. Okay? Kadang-kadang kalau macam short term traders, dia mungkin akan tanya nak beli pagi ke nak beli petang kan. Kalau kita nak swing, kita nak beli bila? Adakah nak beli masa dia sedang buat retracement, ataupun nak beli buy on dip, ataupun nak beli bila dia dah breakout. Banyak benda-benda yang kita kena tahu untuk membuat satu keputusan. Okey. First, keputusan nak beli apa, yang kedua keputusan nak beli bila. So bila kita dah berjaya jawab keputusan nak beli bila, nak beli apa dan benda tu kita nak beli bila, kita kena jawab yang soalan yang ketiga, kita nak jual kat mana. Okey, kita nak jual kat mana. So once kita dah beli, selagi mana kita tak jual, kita tak akan dapat duit daripada hasil keuntungan pergerakan naik harga saham tersebut. Okey, kalau kita tak jual, dia memang on paper je lah. Maksudnya kita boleh tayang-tayang lah keuntungan tu. Selagi mana kita tak jual, dia belum realize, dia belum jadi duit. Okey, dia hanya berada dalam bentuk saham, dalam unit-unit saham, tapi unit-unit saham tersebut mewakili duit yang kita laburkan tu. Bila kita jual balik unit-unit saham yang kita ada, dia akan jadi duit balik. Okey, dia akan jadi duit balik dan duit tu akan masuk balik akaun kita. So, jawapannya soalannya adalah bila nak jual. Kalau kita dah tahu nak jual bila, kita dah clear dah 3 soalan penting. What to buy, when to buy, and then when to sell. Bila kita dah berjaya jawab 3 soalan penting tu, insya-Allah kita dah satu langkah ke hadapan berbanding dengan orang lain. Tapi dia tak semudah yang kita sangka lah. Okay? Dia totally different dengan pelaburan contoh macam ASB. Macam ASB kita just masuk duit, tidurlah. Okay, masuk duit, tidur. Tunggulah setahun sekali dapat dividen. Macam KWSP masuk duit, tak ingat dah duit tu kat dalam tu. So KWSP akan gunakan duit kita melabur kat pasaran saham, buat real estate, buat beli property, beli ladang sebagainya.
keuntungan tersebut dia akan bagi balik dalam bentuk dividen. Tapi kalau even KWSP buat keuntungan beratus-ratus persen pun, dia ada limit lah, dia akan bagi kepada pencarum. Mungkin 10%, 11% macam tu. Macam ASB lah kan. Duit yang dicarumkan tu, duit yang banyak-banyak tu, dia tak simpan dalam guni, letak dalam bank tunggu duit tu beranak, tak. Dia gunakan duit tu untuk melabur. Okey, pelaburan yang menghasilkan keuntungan. So, salah satunya dalam pelaburan saham jugalah. Okey, duit tu masuk dalam pelaburan saham. So, kita sebagai pencarum dekat ASB, kita dapatlah dam hingga 7% setahun. Okey, itu dibagilah. Tapi tak ada risiko kerugian. Dalam pasaran saham ni, dia punya potensi lebih lagi, lebih tinggi lagi. Kadang-kadang sehari pun kita dah boleh dapat 5 hingga 6%. Kadang-kadang lebih, kadang kurang, kadang negatif. Kadang boleh rugi. So, sebab itu semalam kan saya dah share, Warren Buffett pernah pesan, dia cakap risk come when you are doing risk come when you not know, when you are not knowing what you are doing. Risiko datang apabila kita buat sesuatu yang kita tak tahu, kita tak ada ilmu pengetahuan. Okey. So ada satu lagi kata-kata yang saya selalu dengar lah kan. Kalau sekiranya kita tidak sanggup menghadapi susahnya belajar, kita akan mengalami susahnya kebodohan. Macam tu. Betul ke tak? Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Okey. So dia dah jadi ulasan carta dah. Sepatutnya tak ulas lagi sebenarnya. Baru mukadimah je ni. Baru sesi yang pertama je. Okey. Tak dengar suara. Ada yang tak dengar suara Dengar kan? Okey. Dengar. Cuba cek mikrofon ke apa ke. Mungkin ada setting yang silap ke. Okey. So sebenarnya yang saya punya PowerPoint ni tak banyak pun, yang untuk first session ni, untuk mukadimah ni kan, untuk tajuk yang pertama saham dunia dan saham akhirat. Cumanya dalam kita gairah mengejar harga-harga saham dunia ni, saham dunia kan bunyi macam bersalah pula. Kita jangan lupakan sebenarnya apa yang kita kejar dekat dunia ni, dia akan habis apabila kita menutup mata. Itu je. Tutup mata terakhir tu maksudnya matilah. Once kita dah mati, dia akan habis tamat kat situ. Tetapi jangan lupa satu hadis Nabi kan, yang famous, yang sentiasa diulang-ulang. Ada tiga perkara yang apabila seseorang itu meninggal, akan terputuslah semua hubungan dia dengan dunia ni. Okey, kita lah kan, apabila kita meninggal, akan terputuslah semua sekali hubungan kita dengan dunia ni, melainkan tiga perkara. Tiga perkara tersebut adalah, pertama sekali, ilmu yang bermanfaat. Okey, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariah, yang sedekah tu apabila kita mengeluarkan sedekah tersebut, dia punya hasil itu menyebabkan orang boleh guna benda tu dalam jangka masa yang lama. Okey, dalam jangka masa yang lama, dan selagi mana benda tu ada, pahala akan sentiasa mengalir. Contoh kan, contoh paling senang lah. Contoh paling senang, biasa kan budak-budak sekolah, especially kalau sekolah agama kan, dia orang kan ada aktiviti lepas maghrib kan, kadang ada baca yasin, kadang zikir munajat, baca maksurat. Sedekahkan yasin ke, zikir munajat ke, maksurat ke dekat sekolah-sekolah kan. So apabila budak-budak sekolah ni baca, pahala tu mengalir. So kita dapat pahala kan. Kita tak sedar pun pahala tu mengalir. Ada orang wakaf Quran, tinggalkan Al-Quran dekat asrama-asrama kan, budak-budak asrama baca, kita dapat pahala macam tu. Itu antara contoh lah kan. Ada orang nampak macam sedekahkan sejadah ke dekat surau. Tak semestinya benda-benda yang melibatkan keagamaan. Benda-benda yang melibatkan kemasyarakatan pun sama juga. Contoh macam kalau siapa-siapa yang ada duit banyak kan, boleh sedekahkan tempat minum kan, tempat minum air, letak je dekat public, so orang boleh minum air secara percuma. Pahala bagi minum air orang dahaga ni besar pahala dia kan. Kan pernah dengar kisah yang seorang pelacur yang masuk syurga sebab bagi minum air anjing yang dahaga. So besar pahala dia. Dan yang ketiga adalah
doa anak yang soleh. Okay, doa anak yang soleh. So itu adalah antara 3 pahala akhirat yang akan sentiasa mengalir setelah kita meninggal. Macam salah seorang sahabat Nabi lah, Abdul Rahman Al-Auf, kan, seorang sahabat jutawan yang memang kaya raya. Sebelum hijrah ke Mekah, dia ada harta bertimbun-timbun dekat Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Tapi apabila sampainya perintah hijrah, dia pindah ke Madinah tak bawa apa-apa selain sepinggang. Tapi disebabkan dia berbeza daripada orang lain, Abdul Rahman ni dia seorang yang radhiyallahu anhu, kan, seorang yang begitu hebat dalam ilmu perniagaan. Dia tak minta apa-apa daripada sahabat Ansar yang membantu dia. Dia hanya minta, tunjukkan aku pasar, dekat mana pasar. Kenapa dia nak tengok pasar? Sebab dekat pasar lah berlakunya ekonomi, pergerakan ekonomi, berlakunya jual beli, berlakunya perdagangan, perpindahan barang daripada penjual kepada pembeli, daripada pembeli kepada penjual. So kalau kita nak relate kan, kenapa even Rasulullah SAW, Rasulullah bina satu pasar dekat Madinah khas untuk orang-orang Islam, untuk challenge bangsa Yahudi masa tu yang manipulate berjual beli dengan cara riba, dengan cara menindas dan sebagainya, kan. So Rasulullah bina satu pasar. So signifikan dia adalah kekuatan ekonomi merupakan tunjang kepada kekuatan sesebuah negara. Sebab Madinah kan dia jadi negara, kan, dia jadi satu negara baru. So begitu juga dengan pasaran saham. Okay? So pasaran saham ni, kalau kita nampak banyak saham-saham yang patuh syariah apa semua, kita walaupun buat masa ni memanglah majoriti saham-saham syarikat yang ada tu bukan pegangan owner dia bukan Muslim Bumi Putra, tapi at least saham tu saham yang patuh syariah, dan di situ ada peluang untuk kita terlibat dalam pasaran saham dan kita ambil sebahagian daripada benefit yang ada dekat pasaran saham tersebut. Okey. Sebab peluang ni memang ada dan terbentang, dan dalam pasaran saham ni syarat dia tak susah pun. Siapa-siapa yang nak terlibat jual beli saham tak semestinya nak jual beli hari-hari, kan. Kita boleh buat macam ASB juga, boleh beli simpan bertahun-tahun, tunggu je dia kenaikan harga tersebut. Dekat apa yang saya nak cakap tadi, tiba-tiba lost stock. Dari segi potensi lah, okey. Tak semestinya kita nak jual beli hari-hari. Kadang kita boleh masuk mana-mana saham, kita beli dah peram. Okay? Sebab Warren Buffett dia pernah pesan tau, jangan beli sesuatu saham syarikat sekiranya kita, kalau let's say kita beli saham tersebut menyebabkan kita tak boleh tidur lena selama 5 tahun. Dia pesan lebih kurang macam itulah. Kalau kita nak beli betul-betul, pilih mana-mana syarikat yang very strong dari segi bisnes dia, fundamental dia, sebagainya, yang kita rasa kalau let's say kita simpan di 5 tahun, kita tak risaulah. Kita tak risau syarikat tu akan bankrupt ke, kita tak risau syarikat tu akan dibuang daripada pasaran saham ke, macam tu. Okay? So peluang dekat pasaran saham ni terbuka luas. Ingat dah, apa yang syarat untuk terlibat dalam pasaran saham ni very simple je sebenarnya. Asalkan kita berumur 18 tahun dan ke atas, kita dah boleh buka dah akaun saham. Okay? Contoh macam kalau tuan-puan ada anak-anak kan yang berumur 18 tahun dan ke atas, bukakan akaun saham siap-siap. Okay? Dalam lepas dah buka akaun saham siap-siap, barulah slowly minta dia belajar ke, slowly kita sendiri belajar dan ajar anak-anak kita balik ke, macam tu. Itulah. Sebab peluang tu memang ada. Lagi awal kita bermula, lagi besar potensi yang kita dapat nanti. Sebab Warren Buffett dia mula jual beli saham sewaktu umur dia 11 tahun. Okey, umur dia 11 tahun. Bayangkan, budak umur 11 tahun, darjah 5 kan? Darjah 5. Sekarang dah tak boleh pergi sekolah dan nak buat apa. Kalau Warren Buffett dulu umur dia 11 tahun dah jual beli saham. Macam tu. So, kalau ada anak-anak yang dah berumur 18 tahun dan ke atas, buka akaun saham. Akaun saham tak mahal, RM10 je, dan akaun tu kalau kita tak guna let's say 6 bulan lebih, kita tak guna, dia hanya dormant, dia tak mati pun.
So just aktifkan balik lah. Kalau dia dah dormant tu, just aktifkan balik. Tak perlu bayar apa-apa dah. So itu syarat yang pertama, 18 tahun dan ke atas. Tak kisahlah lelaki perempuan kan, dia tak kira sangat jantina. Lelaki tapi dekat borang tu ada lelaki dengan perempuan je lah, tak ada jantina yang ketiga. Lepas tu tidak diisytiharkan bankrupt lah. Okay? Kalau boleh, tak boleh lah yang bankrupt, sebab kalau bankrupt ni, kalau dekat sistem tu adalah dia punya tu, dia punya rekod dia kan. Kalau boleh jangan bankrupt. At least kena ada bank dekat Malaysia, dan bank tu bank yang aktif lah. Contoh Maybank ke, CIMB ke, asalkan bank tu hidup. Okay? Tak semestinya kalau macam M+ dia tak tengok pun transaction tu. Hanya nak kalau bank statement tu kita just nak yang penting ada nama, nombor akaun, alamat dan nama bank, tu je. Transaction kat bawah tu tak perlu pun. Tak perlu sampai 5 bulan, 6 bulan, tak perlu. Muka depan je. Dah jadi cara nak buka akaun dah. 18 tahun ke atas, tak bankrupt, itu je lah. Slip gaji pun tak perlu. Okay, slip gaji pun tak perlu. Kalau dekat borang tu, dia ada satu kolom, dia ada yang employ, self-employed dengan others. Kalau student, tekan others lah, tulis dekat situ others. Tapi jangan tulis student kat situ. Okay. Adalah trik dia, kena tulis lah kat situ freelance. Okay. Kalau tulis student, kena reject lah borang tu. Macam itulah. So nak buka akaun CDS saham tak payah. Cumanya apabila dah ada akaun CDS saham, nak kena belajar lah macam mana cara nak guna akaun CDS saham. Once kita dah belajar, baru kita dapat jawab 3 soalan tu. What to buy, when to buy dengan when to sell. Okay. So bila dah clear yang tu, insya-Allah kita boleh lagi melangkah lebih jauh lah ke hadapan. Sebab beza antara orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya sebenarnya dia punya ilmu. Okay. Kenapa orang yang berilmu dia boleh nampak peluang yang ada depan mata dia, tapi orang yang dia tak ada ilmu tak nampak. Okay. Contoh macam sekarang kan kita nampak musim COVID kan. Kenapa ada orang yang sehingga dibuang kerja dan tak tahu nak buat apa, sedangkan ada juga orang yang dapat menghasilkan pendapatan beratus ribu melalui online shopping. Sedang masa musim COVID orang duduk kat rumah, orang membeli melalui Shopee, Lazada. So dia ada dua ekstrim. Satu, orang yang ada ilmu dan tahu guna masa keadaan tertentu, dan satu lagi orang yang tak tahu nak buat apa. Dia bela. Kenapa dia tak tahu nak buat apa? Sebab dia tak ada ilmu tentang perkara tersebut. Okay? Sama juga dengan pasaran saham. Masa musim COVID hari tu, saham-saham yang berkaitan dengan healthcare, penjagaan kesihatan kan. Macam saham-saham yang membuat produk-produk kesihatan macam glove, face mask, sanitizer, bahan-bahan kimikal untuk disinfektan, syarikat katil kan, katil hospital, semua terkena tempias positif oleh penanganan COVID-19. So saham-saham healthcare naik mencanak-canak. So siapa yang belum ada akaun CDS, barulah tercari-cari nak buka akaun CDS. Tapi itulah, maaflah sebab musim COVID ni terlampau banyak lambakan borang-borang baru menyebabkan delay sikit dari segi proses, dan hari tu kan banyak office tutup. Jadi sebahagian daripada office M+ pun tutup juga, menyebabkan proses borang lagi lambat. So ada kadang sebelum ni ada staf yang terpaksa bekerja dari rumah. So itulah, ada beberapa masalah kat situ. Okay. So actually tajuknya dah habis dah. Yang saya nak kupas berkenaan dengan saham dunia dan saham akhirat ni dah habis dah. At least kita tahu kenapa istilah saham ni digunakan. Dia bukan nak rujuk kepada pegangan saham tu tersebut, tetapi dia nak merujuk kepada potensi kenaikan yang ada. Okay. Macam satu lagi lah, last lah sebelum kita bersurai kan. Saya nak tunjuk saham yang dipegang oleh Warren Buffett. Okay. Kita tengok Warren Buffett punya saham. Nama syarikat dia adalah Berkshire Hathaway Stock. Type je dekat Google, jumpa dah. Nampak tak saya punya screen sharing? Nampak tak?
Okey. History lah, kita tengok dia punya history. Ada tak? Ni. Okey, nampak tak? Okey. Daripada tahun 1980, okey, masa tu harga dia lebih kurang mana harga dia? Kat sini lah. $200 masa tu. 1980 ni Warren Buffett punya company, Berkshire Hathaway, masa tu harga dia baru lebih kurang $200 lebih. And then sekarang harga dia adalah $300 almost lah. Dia dah naik sampai $327 ribu satu unit. Okay? Tapi dia drop sikit. Yang ni Warren Buffett punya saham. That's why dia punya kekayaan dia billion. Okay? Ni saham dia, nilai dia. Bayangkan daripada $200 naik kepada $300,000 dalam masa inilah daripada 2020 daripada 1980-an hingga tahun 2020. Okey. Dan Warren Buffett ni dia major shareholder lah. Okey, dia major shareholder lah syarikat dia. Dan syarikat ni Berkshire Hathaway ni tak pernah bagi dividen, kepada pemegang saham dia. Dia macam mana nak cakap dan Buffett fikir kan, Buffett punya fikiran dia lain sikit. Dia cakap daripada dia bagi dividen, baik dia buat share buyback ataupun dia increasekan intrinsic value nilai syarikat dia, menyebabkan nilai saham syarikat dia naik secara mendadak. Okay? That's why dia adalah salah seorang billionaire lah. Okay? Tapi yalah, bagi seorang Islam ni, bagi seorang Muslim, kita yakin sebenarnya kalau kita ucap subhanallah sekali pun pahala dia dah lebih besar dah daripada ni. Kita cakap la ilaha illallah pun pahala dia dah seberat langit dan bumi dah sebenarnya. Dia dah memang lebih besar daripada ni. So that's why saham dunia ni bukanlah tak bernilai. Dia bernilai sekiranya kita gunakan dengan cara yang bagus. Okay? Mungkin ada keuntungan jual beli saham, kita boleh tolong adik-beradik kita, bersedekah dan sebagainya. Kan? Macam tu. Okay. Ni yang Berkshire Hathaway punya stock. Okay. Apa yang nak tunjuk tadi ya? Dekat sini pun ada ni sebenarnya kalau kita nak tengok dekat US punya market. New York Stock Exchange. Saya tak erti sangat guna ni. Okey. So dah itu sahaja. Okey. Banyak pula soalan ni. Saya terlepas pandang ni. Negara syarikat page-nya konsep ni. Okey. Saya baca balik komen-komen ni. Okey. Ni ada komen yang terakhir sekali ni. Tanam lalang padi tak akan tumbuh. Okay. Tanam padi lalang tumbuh, tanam lalang padi tak akan tumbuh. Actually ada satu lagi yang lebih menarik daripada tu. Ad-dunya mazra'ul akhirah. Maksudnya dunia ni adalah ladang kepada akhirat. Kalau dekat dunia ni kita tanam benih yang bermutu tinggi, kita akan tuai dekat akhirat nanti pokok ataupun buah-buahan atau hasil yang bermutu tinggi. Kalau kita tanam dekat dunia ni benih yang tak elok, kita tak dapat nak tuai apa-apalah dekat akhirat nanti. Okey. So macam itulah. Okey. So saya pun dah bedah apa benda yang saya nak share pada malam ni. So insya-Allah nanti sekiranya dipanjangkan umur, kita akan jumpa dalam sesi yang seterusnya pada hari Isnin malam Selasa selepas solat Isyak. Dekat Facebook ada soalan tak? Nak tanya apa-apa? Tak ada
Kalau tak ada, sampai situ je lah. So tapi yang dekat Facebook ni mungkin saya biarkan dulu satu hari lah kan. So kalau ada nak tengok, so lepas tu saya akan delete lah. So untuk ahli-ahli group ni saya akan kekalkan dalam saya akan upload balik video ni dalam Telegram channel. So nanti boleh tengok balik kalau siapa yang terlepas lah pada malam ni. So kalau ada salah silap saya minta maaf. So sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk kita sama-sama berkongsi. Walaupun tak banyak sangat pun yang saya dah boleh share, tapi apa yang berguna tu, apa yang baik, apa yang berguna kita boleh amalkanlah, sama-sama lah kita amalkan. Okay. So kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.